lagi dalam video terbaru saya. Oke, sebelum itu jangan lupa like, subscribe video ini. Oke, topik untuk hari ini. Tanda-tanda mengalami anxiety disorder. Hanya sedikit info berkaitan tanda-tanda ini dimasukkan dalam video ini. Kita semua mengalami debaran dan keresahan dari semasa ke semasa. Bagi kebanyakan orang, rasa panik, fobia, gugup, gemetar atau bimbang adalah lumrah dan hanyalah sementara. Namun bagi sebahagian daripada kita, keresahan berlaku terlalu kerap sehingga ianya mula bertukar menjadi satu gangguan yang tidak normal. Jika Anda kerap mengalami tanda-tanda berikut, Anda mungkin mengalami sebuah kondisi yang dikenali sebagai anxiety disorder. Nomor 1. Gangguan tidur. Apabila Anda menghadapi sesuatu masalah, Anda akan rasa tidak tenang dan susah untuk memejamkan mata kerana Anda selalu terbayangkan masalah tersebut setiap masa. Selagi tak selesaikan, selagi itu Anda sentiasa berasa risau dan cemas. Sebagai contoh, Anda kena saman parking, bagi orang lain akan rileks sahaja kalau kena saman tersebut. Tetapi berbeza bagi Anda yang saman itu membuatkan Anda dihantui selalu selagi Anda tidak selesaikannya. Masalah sukar melelapkan mata atau selalu terjaga selalunya terkait rapat dengan pelbagai keadaan kesihatan, sama ada dari segi fizikal maupun psikologi. Ini kerap saya lalui sebelum ini. Kalau kita nak berhadapan dengan sesuatu yang penting keesokan harinya, normallah untuk berasa sedikit gemetar atau teruja sehingga sukar melelapkan mata. Tapi sekiranya Anda asyik terjaga, bimbang dan terfikirkan tentang masalah sampai tak boleh nak tidur atau terbawa-bawa ke dalam mimpi hingga kerap terjaga, ini adalah salah satu tanda anxiety disorder. Jadi ini memang kerap berlaku bagi mereka yang menghadapi anxiety disorder, iaitu akan berlaku gangguan tidur, kerap-kerap terjaga, apatah lagi bila terlalu banyak yang berlegar di fikiran, menyebabkan susah untuk tidur. Okey, tanda-tanda anxiety yang kedua. Perasaan takut tanpa sebab. Selalunya kalau kita rasa takut mesti bersebabkan. Takut dengan ular sebab kemungkinan ular itu berbisa. Tetapi bagi Anda yang tiada sebab langsung untuk rasa takut ini sangat membimbangkan. Tiba-tiba Anda rasa takut akan hujan, ketinggian dan seumpamanya. Hal ini juga berkaitan dengan anxiety disorder. Anda berasa sangat takut dengan sesuatu hal yang Anda sendiri tidak dapat menjelaskan secara logik apa alasan ketakutan Anda itu. Tanda-tanda anxiety disorder yang ketiga. Bimbang sepanjang masa. Apabila Anda mengalami anxiety disorder, Anda sentiasa keresahan pada kebanyakan hari dan perasaan ini berterusan selama 6 bulan ataupun bertahun-tahun lamanya. Ia boleh menjadi terlalu kronik, sampaikan perkara harian yang remeh pun sering dirisaukan. Ini akan menyebabkan aktiviti harian Anda terganggu, manakala tubuh dan minda berasa letih yang luar biasa.
Oke, ini adalah normal bagi mereka yang mengalami anxiety disorder. Oke, seperti saya. Sepanjang masa bimbang. Setiap masa, setiap saat, setiap menit, siang malam tidak menentu. Perasaan bimbang itu sentiasa ada di dalam pikiran. Perbezaan antara anxiety disorder dan keresahan biasa adalah apabila emosi Anda menyebabkan Anda menderita dan hidup menjadi tidak terurus. Ini dikata-kata oleh Sally Winston, yaitu Psychiatry, Anxiety dan Stress Disorder Institute of Maryland D. Towson. Oke, tanda-tanda anxiety yang keempat. Ketegangan otot ataupun kekejangan otot. Ramai orang berasa panik tanpa mereka sedar. Oleh sebab itu, ramai yang mengalami kekejangan otot tanpa sebab yang jelas. Hal ini terjadi kerana perasaan cemas yang anda rasa ketika itu kerana anda tidak dapat tenangkan diri seketika. Jika anda tidak dapat mengawal perasaan cemas tersebut, maka ia akan menjadi ancaman kepada kesihatan yang mungkin menyebabkan kecederaan pada otot anda. Oke, ini biasa dialami apabila rasa panik. Tidak boleh buat apa pun. Mau bergerak susah, mau bergerak pun tidak mampu sebab terlalu panik. Sampaikan bernafas pun kadang-kadang lupa macam mana cara untuk bernafas. Ketegangan otot yang berterusan adalah antara tanda yang mengiringi anxiety disorder. Tanda-tanda ini boleh berlaku akibat respon tubuh terhadap stres yang keterlaluan. Ia boleh berlaku dengan kerap sehingga pesakit menganggapnya perkara biasa sahaja. Menurut Anxiety Center, rasa kebas pada tangan atau bahagian lain pada tubuh juga adalah simptom yang selalu dialami oleh mereka yang mengalami anxiety disorder. Jadi ini memang sudah jadi perkara yang biasa bagi mereka yang mengalami anxiety disorder. Seterusnya tanda-tanda yang kelima. Masalah penghadaman yang kronik. Keresahan mungkin bermula dari minda anda, akan tetapi ianya boleh memperlihatkan tanda fizikal lain seperti sindrom gangguan usus, yaitu keadaan yang mempunyai tanda seperti sakit perut, kejang otot, buncit, angin dalam perut, sembelit atau cirit-birit. Ini semua merupakan masalah yang bermula dari saluran perut yang sensitif terhadap tekanan psikologi. Keadaan tidak selesa dari segi fizikal dan sosial yang diakibatkan oleh masalah penghadaman ini juga boleh membuat seseorang merasa bertambah risau. Jika terlalu berasa cemas, ia juga dapat mengganggu proses pencernaan anda seperti mengalami cirit-birit, kram atau gas yang berlebihan. Ini menyebabkan perut anda berasa sangat tidak selesa dan boleh menjejaskan aktiviti harian anda. Jadi mengalami masalah penghadaman yang kronik. Tanda-tanda anxiety yang keenam. Demam gementar ataupun nervous breakdown. Normal bagi anda untuk berasa gementar sebelum bercakap di hadapan orang ramai. Tetapi selepas bercakap, otomatik perasaan itu akan hilang. Jika perasaan itu masih berlarutan, maka kemungkinan anda mengalami anxiety disorder. Bagi golongan tersebut, mereka sering berasa gementar dan menyebabkan mereka berpeluh banyak di samping kaki dan tangan yang bergetar. Ia juga
boleh menyebabkan seseorang itu pingsan. Oke, kalau ikutkan, kita ini semua orang akan merasa gemetar dalam apa jua keadaan, tetapi ia akan hilang dengan mudah. Tapi bagi pesakit anxiety, perkara ini sentiasa berterusan, susah untuk hilang. Oke, tanda-tanda anxiety yang ketujuh. Rendah diri. Golongan ini juga dia sering merasa malu jika masuk ke dalam lingkungan yang baru. Perasaan malu ini membuatkan mereka ingin menjauhkan diri untuk berbual dengan orang di sekelilingnya. Selain itu, ia juga membuatkan seseorang itu tidak suka berada dalam tempat yang crowded, walaupun bilangan itu kurang daripada 10 orang. Oke, tanda-tanda anxiety yang ke-8. Panic attack ataupun serangan panik. Rasa panik yang berlebihan amat berbahaya bagi golongan ini. Hal ini disebabkan oleh perasaan cemas itu sendiri yang akan menyebabkan Anda mengalami rasa sesak nafas, jantung yang berdegup kencang, berpeluh yang banyak atau kepanasan. Namun, tidak semua orang mengalami panik seperti ini. Tetapi, jika ia datang berulang, Anda mungkin tergolong dalam mereka yang mengidap penyakit anxiety disorder. Serangan panik boleh menjadi sesuatu yang menakutkan kerana ia mirip dengan serangan jantung. Seseorang yang diserang panic attack akan berasa sukar bernafas, sakit dada, pening, berpeluh-peluh, menggigil, jantung berdebar, sakit perut, lemah tubuh badan dan banyak lagi perasaan-perasaan lain yang datang bila serangan panik ini datang. Bukan semua orang yang mengalami serangan panik ini mengalami anxiety disorder. Tetapi mereka yang mengalaminya berulang kali perlu berjumpa doktor untuk mengesahkannya. Jadi itulah yang menyebabkan sehingga ada yang 5-6 kali datang berjumpa doktor dalam sehari, seperti yang saya alami suatu ketika dahulu. Oke, tanda-tanda anxiety yang ke-9. Hanya fokus pada komen negatif. Tak kiralah berapa banyak hal positif yang diungkapkan tentang kerja atau diri seseorang. Anxiety disorder menyebabkan seseorang tetap cenderung untuk fokus kepada bahagian yang negatif sahaja. Akibatnya, seseorang itu akan mempunyai perangai yang terlalu cerewet dan obsesif terhadap kesempurnaan hingga berasa takut untuk gagal. Okey, ini kerap dialami oleh pesakit anxiety. Saya susah untuk berfikir secara positif. Asyik terfikir komen yang negatif sahaja, menyebabkan saya sentiasa takut, sentiasa risau jika tidak mampu menyiapkan sesuatu itu dengan sempurna dan dengan baik sekali. Sekiranya yang dibuat itu tidak sempurna, mulalah rasa negatif itu berlegar-legar dalam fikiran, susah untuk hilang sebab takut tidak dapat siapkan kerja itu dengan baik. Oke, tanda-tanda anxiety yang ke-10. Keraguan diri sendiri atau overthinking. Adakah Anda selalu meragu akan diri sendiri tentang sesuatu dan menjadi panik disebabkannya? Winston menjelaskan bahawa orang yang mengalami anxiety disorder ini akan sering meragukan dirinya seperti menyoalkan persoalan, adakah saya ini sudah cukup bagus? Rasa cemas ini akan terus menghantui diri Anda hingga menyebabkan gangguan kebimbangan yang berlebihan. Jadi ini kerap kali difikirkan. Okey, jika Anda tidak mampu mengawal kebimbangan Anda akan sesuatu hal, hati-hatilah agar Anda bukan tergolong dalam anxiety disorder ini. Anda boleh merujuk kepada pakar psikiatri jika Anda tidak pasti sama ada Anda mengalaminya ataupun tidak. Ini bukan bermaksud Anda seorang yang gila.
tidak semua orang yang berjumpa dengan pakar ini disebabkan itu. Bukalah minda Anda. Kalau Anda boleh mengawal perasaan cemas, tahniah untuk Anda. Bagi yang belum, berusahalah agar ia tidak menjadi semakin serius sampaikan mengganggu kehidupan harian Anda. Oke, jadi bagi yang belum mengalami anxiety disorder ini, berusahalah untuk menghindar daripada penyakit ini. Karena sekali Anda terkena, memang sangat-sangat sukar untuk sembuh daripada penyakit ini. Mau menyesal pun tiada gunanya kalau sudah mengalaminya. Oke, sebenarnya banyak lagi tanda-tanda anxiety yang berlaku yang kerap dialami, tetapi hanya sedikit yang saya masukkan dalam video ini. Jadi yang lain mungkin boleh cari ataupun boleh rujuk pada mereka yang pakar. Saya masukkan yang kerap saya alami sahaja. Oke, terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis. Semoga banyak yang dapat manfaat daripada video ini, terutamanya perkara-perkara yang berkaitan tentang tanda-tanda anxiety disorder. Jadi semoga banyak memberikan ilmu kepada yang menonton video ini. Oke, jumpa lagi dalam video yang akan datang. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan info dari saya.